Bila saya tolak pembaziran, ya, ini maknanya kalau kita ada simpanan atau lebihan, kita pulangkan kepada rakyat dan juga kepada pekerja. Tapi kalau umpamanya amalan boros itu berlebihan, tak boleh. Ini kadang-kadang kerangka pemikiran orang-orang politik ini pun mengelirukan. Buat majlis macam hari ini. Hari ini digabungkan Hari Pekerja dan Aidilfitri Mubarak. Jadi kita jimatkan dua peracara dalam satu program, jimatkan belanja. Ya. Begitu juga bila kita tak buat di Seri Perdana, buat di Alor-Star. Penjimatannya besar dan langsung makanan kepada rakyat. Itu digasak keras. Yang sakau 200 juta ke 300 juta diam terus. Mantan-mantan menteri, masuk mantan menteri kewangan yang simpan bilion-bilion ringgit, itu tak ada siapa nak suarakan kerana terlalu kaya, terlalu besar, tak berani tegur. Terima kasih sokongan saudara. Saya akan terus tegur dan serang mereka. Mengapa boleh kita pertahankan sistem begitu rupa? Kita akui pertama, upah pekerja di Malaysia ini harus ditingkatkan. Saya tidak mau majikan, pakar ekonomi atau menteri mempertikaikan ini. Ini kenyataan kita harus terima. Kerajaan yang bertanggungjawab, madani, harus ada ihsan dan terima kenyataan bahawa di antara tanggungjawab kita ialah meningkatkan upah bagi pekerja swasta dan juga kerajaan. Ada majikan yang bertanggungjawab, betul. Tetapi ada yang tidak bertanggungjawab. Masa majikan catat untung 800 juta, 1 bilion ringgit, ada naik upah, kadang-kadang tidak naik. Ada dia fikirkan nasib pekerja, perumahan mereka, pelajaran anak-anak pekerja, jangan fikir yang lain. Ini harus dibetulkan. Sebab itu kerangka pemikiran ini di kalangan pimpinan politik, pimpinan pejabat awam KSU harus faham ini. Saya bagi contoh, masa saya Menteri Kewangan dulu, kita swastakan LLN jadi TNB. Tahun pertama kita catat keuntungan. Jadi mereka datang lapor kepada Menteri Kewangan, keuntungan sekian banyak, 400 juta ada gitu. Saya kata terima kasih, dia mengurangkan beban kerajaan. Soalan saya yang pertama, bagaimana upah pekerja? Ditambah atau tidak? Kita ada tambah sikit, baik. Bagaimana perumahan pekerja di TNB? Belum kita fikirkan. Bagaimana dengan pendidikan anak-anak TNB? Ini baru makna swasta. Ini swasta, untung yang di atas, yang di bawah kekal yang sama. Tidak boleh begitu. Maka sebab itulah dibuat beberapa perubahan pendidikan dan perumahan, termasuk universiti oleh TNB dan kemudian Telekom dan sebagainya. Sebab itu saya katakan saudara, dalam memilih pimpinan, dalam menentukan dasar, kerangka besar itu kena jelas. Apakah kita mau kekalkan yang ada yang sama? Apakah kita nak izinkan bila jadi Menteri Kewangan, Perdana Menteri, dia punggah kekayaan sebanyak mungkin, anak-anaknya bilioner belaka? Apakah kita mau pertahankan sistem begitu? Apakah itu benar? Tak betul. Saya memilih untuk memimpin dan menolak gaji bukan kerana tunjuk sombong, bukan kerana saya kaya, tapi saya jumpa pekerja, nak bincang dengan dia, dia tahu gaji 780 ribu semua sekali, malu saya bicara berdegar-degar bela nasib rakyat. Itu sekadar gaji dan upah itu halal, sah. Dan komisen banyak lagi, harta di Vancouver, harta di London, harta di New York, harta di Perth, kemudian balik di sini hidup Melayu. Ya. Sebab itu bagi saya pendedahan ini penting, dan saya minta rakan-rakan pimpinan QPEX dan MTUC bantu kita dalam hal ini. Let us work together as a team and save our workers and save our nation.
Sudah lihat betapa sukar pelaksanaan gaji minimum pun begitu sukar sekali. Ya, begitu sukar. Hiruk pikuk bisingnya pelaksanaan. Ya. Sebab tu dalam mesyuarat Jemaah Menteri bulan depan ini kita nak selesaikan once and for all. Bila cakap upah rendah, dia perlu pekerja asing. Ya. Tapi sudah ada percubaan yang saya sebut dalam perjumpaan yang lalu dengan Perkeso, bagaimana percubaan Sam Dabi, ya, mechanization, dan memberi upah yang tinggi dan memberikan peluang pekerjaan kepada anak tempatan masuk anak-anak Melayu. Tapi upahnya munasabah. Tapi kalau upahnya rendah terus, kita akan kekal dengan trap ini selama-lamanya. Teknologi tidak meningkat, semua cari jalan yang mudah, gaji tetap rendah, tak dapat menarik perhatian dan minat pekerja tempatan, hanya terpaksa yang luar. Jadi sebab itu digitalisasi dan otomasi itu masih diberikan penekanan, dan kita akan bagi insentif, pencukaian dan apa juga kemudahan yang perlu, kerana negara tak boleh kekal di tahap yang sama selama-lamanya. Ya. Kita harus bersaing dengan kepintaran yang lebih. Ya. Jadi saya harap sudah faham tentang keperluan ini, dan saya akan pastikan kita umumkan satu persatu perubahan-perubahan yang akan kita lakukan, dan kalau tidak, dia tidak ada makna dalam Malaysia Madani. Cuma saya nak satu keyakinan saudara, yang langkah-langkah kecil yang lain kita buat TVET, ya, itu banyak perubahan, ya. Umpamanya kekal TVET skop lama tak boleh. Jadi minta syarikat-syarikat besar ambil alih latih untuk keperluan. Jadi meningkatkan mutu khidmat dan mutu dan keupayaan pekerja-pekerja. Ya. Itu semua kita akan teruskan, dan saya percaya pimpinan MTUC dan pimpinan QPEX akan terus menjalankan rundingan. Saya tidak mahu ada apa-apa permasalahan dan ketegangan, dan saya mahu menteri dan KSU dan jabatan-jabatan berkenaan beri ruang sepenuhnya kepada pimpinan kesatuan sekerja untuk memberi pandangan. Begitu juga dengan majikan. Ada yang kita boleh setuju, ada boleh kita tangguhkan, ada keperluan kita menolak, tapi biarlah ada rundingan hati ke hati di kalangan majikan dan pekerja. Dulu kadang-kadang kita rasa ada ketegangan, ada kalanya sampai menteri enggan berjumpa dengan wakil-wakil kesatuan. Saya tidak mahu dengar ini berlaku dalam pentadbiran kerajaan sekarang.